Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan mengejutkan sahabat-sahabat semua. Pada tahun baru sepanjang 30 ke 31 hari bulan Desember 2023, ya, ramai mengatakan kononnya kerajaan ini akan tumbang karena adanya langkah Dubai yang dirancang kononnya untuk menggulingkan kerajaan perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Namun apa yang mengejutkan sehingga ke hari ini 1 hari bulan, sahabat semua, langkah Dubai itu dikatakan gagal dan tidak menemukan rencana yang dirancang untuk menggulingkan kerajaan hari ini. Jadi kita boleh katakan bye-bye langkah Dubai. Sehingga akhirnya pemimpin UMNO yang dikatakan terlibat dalam langkah Dubai itu membuat satu laporan polis. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, saya mau memberikan sedikit ya kenyataan media yang saya petik daripada Suara Keadilan yang membuat kenyataan seperti ini. Bye-bye langkah Dubai, terus marah demi Malaysia Madani tercinta. Itu dia satu kenyataan yang menarik ya untuk kita kongsikan bersama. Ini adalah analisis ya daripada penganalisis politik yang menyatakan entah sudah berapa kali sejak terbentuknya kerajaan perpaduan, setiap kali muncul cerita tukar kerajaan, ia pasti berakhir dengan kegagalan. Kali ini ia muncul lagi sebagai tatapan kita semua di saat-saat tahun hujung tahun 2023 hampir melabuhkan tirainya di sebalik kedudukan kerajaan Malaysia, kerajaan Madani yang diketahui semakin kukuh. Kali ini beberapa lagi pempengaruh media sosial pro Perikatan Nasional cuba mereka-reka naratif yang tidak berasas, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditumbangkan. Kali ini tersebut mereka namakan sebagai langkah Dubai, di mana sanalah kononnya dikatakan gerakan itu diaktifkan kembali yang melibatkan sejumlah ahli-ahli parlimen berbagai parti. Tapi tidak pasti apa tujuannya direka-reka cerita tukar kerjaan itu. Yang paling mungkin ia hanyalah bertujuan meraih lebih tontonan di TikTok sambil mengharapkan sedikit imbuhan daripadanya. Jadi tiada sebab tarik sokongan dari kerajaan perpaduan yang nyata. Selain hanya ada 2-3 pemimpin pembangkang berada di Dubai kerana bercuti hujung tahun bersama keluarga masing-masing, ini sekali lagi memperlihatkan cubaan menggugat kedudukan kerajaan yang tidak berjaya dilakukan. Jadi ini adalah ulasannya daripada Noraini Nordin, sahabat semua. Jadi saya ingin teruskan analisis atau kenyataan beliau. Kerajaan perpaduan terbukti semakin kukuh dan sebarang gerakan yang cuba digambar-gemburkan ternyata tidak mendapat sambutan. Paling mudah untuk difahami bagi ahli parlimen yang menyokong kerajaan, tidak ada sebab ya untuk mereka menarik sokongan atau mengalihkan sokongan kepada blok pembangkang. Seperti seseorang yang sedang berbahagia tinggal di rumah sedia ada yang cukup segala keperluan, sebab apa mau berpindah ke rumah lain yang belum tentu diketahui keadaan serta rupa bentuknya. Jadi untuk tahun 2024 ini, kata Noraini Nordin, berhentilah dengan cerita tukar kerajaan dan diharapkan ia tidak lagi diulang-ulang pada tahun-tahun mendatang. Ayo jendela 2024 kita buka luas biar mentari indah terus menyinar Malaysia Madani yang kita cintai, katanya. Bermula tahun 2024 semua pihak harus mengutamakan kepentingan negara dan bagaimana untuk menjadikan Malaysia lebih baik untuk warganya tanpa mengira kaum dan status. Jadi berdasarkan sokongan ahli-ahli parlimen dan kedudukan parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan adalah membuang masa untuk terus bercakap mengenai tukar kerajaan. Komitmen semua parti untuk terus menyokong Anwar atau Perdana Menteri yang ke-10 sehingga habis penggal boleh dikata tidak akan tergugat lagi. Jadi menghebohkan cerita tukar kerajaan walaupun dengan naratif palsu, hayalan dan fata morgana, kesan tidak baiknya berbalik kepada negara. Mau tukar kerajaan, tunggu pilihan raya umum ke-16 yang dijangka pada tahun 2027 yang akan datang. Bye-bye langkah Dubai, kata penulis yang dikenal sebagai Noraini Nordin ini, sahabat-sahabat semua. Terbaik itu antara kenyataan beliau yang menyatakan bye-bye langkah syaitan itu yang tidak habis-habis mau untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ya, walaupun pada dasarnya kita ada akta lompat parti, sebarang SD ya tidak diterima pakai, melainkan ia dilakukan secara en blok. Tapi hari ini ya kalau kita lihat GPS
Gabungan Parti Sarawak sendiri membuat kenyataan. Abang Jo, Premier Sarawak sendiri menyatakan mereka tidak akan melayan sebarang hasutan, sebarang tawaran yang cuba dilakukan oleh geng-geng kaki tebuk atap ini, sahabat-sahabat semua. Itu daripada Abang Jo. Begitu dengan Sabah juga, dan Parti UMNO Barisan Nasional juga turut memberikan kenyataan mereka tidak akan berganjak untuk keluar, mereka mahu untuk terus bersama untuk membangunkan kerajaan bersama dalam kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua terbaik. Jadi MP Lipis membuat laporan polis terhadap Halim Romli. Itu antara kenyataan terkini juga yang menarik juga untuk kita kongsi bersama. Jadi kalau kita lihat ahli Parlimen Lipis membuat laporan polis terhadap pemilik akaun YouTube Halim Romli Channel yang mendakwanya berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan. Wakil rakyat itu yang juga Ketua UMNO bahagian Lipis, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, nama beliau turut disebut dalam klip video tersebut sebagai antara yang terbabit dalam langkah Dubai. Sehubungan itu, beliau menyifatkan penyebaran klip video tersebut adalah bermotifkan tuduhan jahat yang sengaja diada-adakan. Menurutnya lagi, tuduhan itu bagi menimbulkan polemik serta ingin mencetuskan kegelisahan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi katanya, sedangkan dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan ini, saya sebagai ahli parlimen di sini berada di Malaysia, khususnya di kawasan untuk memenuhi program dan menyantuni masyarakat, katanya. Abdul Rahman berkata demikian selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah di IPD Lipis hari ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia itu berkata, beliau tetap bersedia memberi hikmat kepada masyarakat walaupun pada penghujung tahun dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga kerana bimbang berlakunya banjir di kawasan yang diwakilinya. Kemahan dan fitnah jahat terhadap pemimpin Barisan Nasional tidak seharusnya berlaku ketika kerajaan perpaduan kini mempunyai 2/3 majoriti dan merupakan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil. Tuduhan seperti ini sangat berbahaya kerana situasi ini boleh mengganggu gugat kestabilan ekonomi dan memberi kesan kepada pelaburan asing dan sekaligus akan menjejaskan peluang pekerjaan khususnya untuk anak muda tambahnya lagi. Jadi itu dia sahabat semua. Sekali lagi perkara langkah Dubai ini dinafikan individu yang dikatakan terlibat dan akhirnya membuat laporan polis. Dan kalau kita lihat semua ini hanyalah mainan politik, cukup-cukuplah untuk membuat persepsi, memberikan harapan palsu kepada penyokong-penyokong sendiri. Walaupun apabila diberikan dengan penipuan, pembohongan seperti ini, penyokong-penyokong mereka bersorak kegembiraan, sahabat-sahabat semua. Itulah perangai yang cuba ditekankan oleh kaki-kaki fitnah ini, kaki-kaki penghasut, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Anda akan setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.